di bawah tajuk haram bertindak sebagai saksi palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj surah nombor 22 pada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada muka surat 700. Kitab lama, kitab 623. Satu lagi 569 623 700. Di bawah tajuk haram bertindak sebagai saksi palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj surah nombor 22 pada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita tengok
satu tajuk yang disebut sebagai haramnya kita bertindak menjadi saksi palsu. Saksi ini makna kita terlibat baik secara langsung atau tidak langsung. Kita menyaksikan sesuatu dan kita mengiyakannya atau menidakkannya dalam keadaan palsu. Maknanya tipulah. Itu bahasa mudah. Sedangkan agama mengajar kita jauhkanlah perkataan-perkataan yang membawa kepada pendustaan, penipuan. Kerana Islam ini adalah satu agama yang mendidik kita bercakap perkara yang baik-baik, bercakap benda yang betul, benda yang elok, benda yang mendatangkan manfaat kepada manusia yang lain, benda yang agama anjurkan untuk kita bercakap. Berdasarkan satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Nabi, yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari kemudian, Nabi kata hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik saja. Atau pilihan kedua ialah diam. Itu saja pilihan yang kita ada. Makna mulai saat ini, dan bukan saat inilah, makna sebelum ni pun kita dah buat. Cuma untuk remindnya, bila nak bercakap, ingat itu saja. Kalau aku nak cakap ni benda baik, cakaplah. Tapi kalau aku nak cakap ni benda tak betul, fitnah ke, tipu ke, mengumpat ke, menghina ke, apa ke, liyasmut. Nabi kata, diam. Itu sifat orang beriman. Itu yang Nabi zahirkan dalam hadis baginda yang mulia. Bila Nabi kata, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, dia kena cakap benda yang baik saja. Walaupun kadang mulut kita ni merenyam. Mengenyam tahu kan? Dia geram je nak bercakap. Kan? Dia nak bercakap juga benda yang bukan-bukan ni. Orang beriman dia kena tahan. Walaupun sesak dada kan. Sempit je nafas rasa, geram je. Tapi tahan je lah. Dan kadang-kadang itulah orang Melayu kita sebut, telajak perahu boleh diundur tu, telajak kata buruk padah. Jadi hari ni paling banyak yang kita tengok kadang-kadang orang tidak menjaga lisan. Kan? Orang tak jaga mulut. Orang hari ni senang nak hina orang lain. Senang nak tabur fitnah. Zaman canggih ni orang nak tabur fitnah senang. Kan? Muka bubuh kepala ustaz, badan tak badan mana dia ambil tak tahu. Contohlah dah, na'udzubillah, tak berlaku lagi lah, na'udzubillah. Cuma nak sebutnya ialah tugas kita sebagai Muslim yang baik, Muslimah yang baik, jaga peradaban kita, jaga pertuturan kita, dan perkataan yang tipu, yang dusta, yang tak betul, yang palsu, kita kena elakkan. Baik, surah Al-Isra' pula, surah nombor 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati
semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baik. Surah Al-Isra ayat 36. Allah pesan ibu ayah sekalian dalam ayat ini, Allah kata jangan ikut apa yang kamu tidak ketahui. Maknanya hidup kita ni dia ada garis panduan yang Allah letak. Dia ada guide yang Allah dah susun. So tugas kita bila kita declare I am Muslim, saya seorang Islam Ustaz, saya beriman Ustaz, maka kita kena ikut, ialah kalau bahasa hari ni orang sebut SOP tu lah. Kena ikut SOP agama ni. Jangan kita main gaduh, main belasah, main hentam saja, sebab Allah dah pesan jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sebab itu untuk mengeluarkan diri daripada tidak tahu kepada tahu, kena belajar. Kena mengaji, kena kuliah, kena macam-macam, supaya kerja hidup kita di dunia ni jadi lebih senang bila kita tahu. Dia bila tak tahu ni dia akan timbul satu benda tau. Saya tak ingat sama ada, wallahu alam, saya pun minta maaf saya terlupa, sama ada hadis ataupun kata-kata sahabat ataupun ulama. Disebut masalah bila tak tahu ni dia akan timbul satu penyakit, iaitu manusia akan membenci barang yang dia tidak tahu. Benda kita tak tahu, kita akan benci, kita akan meluat, kita akan menyampah. Contoh mudah beginilah, saya orang panggil ustaz. Maknanya bila ustaz ni orang nampak bidang agama lah ya, lebih kurang macam tu. Tiba-tiba mari tuan-tuan, ibu-ibu, anak murid ni datang tunjuk kat saya, ustaz, ini saya ni kerja accountant ustaz. Ini laporan accountant syarikat saya saja nak tunjuk kat ustaz. Agak-agak jadi apa kat saya? Dah. Menyampah aku tengok petak-petak nombor duit keluar masuk apa ke benda pun tak tahu kan. Kita akan jadi benci lah sebab kita tak tahu. Accountant dia tahu benda Allah tu, itu kerja dia, dia buatlah dan dia sukalah pasal dia tahu. Itu contoh. Kita peniaga, tiba-tiba suruh repair kereta. Memang tak lah kan. Sebab kita tak tahu benda tu. Bukan bidang, jadi kita akan benci. Contohlah, orang tak faham hukum Islam, dia akan benci. Pasal dia tak tahu. Apa ni hukum Islam, zalim, itulah, ini kerat, itu kerat, ini lah. Orang tak faham. Tapi bila faham, dia akan suka. Senang kerja dia. Jadi sekarang ni, buaya sekalian, ini tujuan kita mengaji, kuliah, belajar, apa semua ni supaya faham. Walaupun mungkin hari ni last kuliah kita kan, buat macam mana PKPB kan, tiba-tiba pula Selangor PKPB ni, walaupun ada juga kawasan lain yang masih hijau terang-benderang, tapi mungkin dia dia rangkum semua sekali lah, senang cerita lah, buat-buat tenang je lah. Jadi 2 minggu ni online pula lah kuliah, macam tu lah. Jadi tak kisahlah online ke apa ke, tujuan utama kita nak faham. Sebab ibu-ibu sekalian, para sahabat, bila tak faham tu jadi susah. Kita solat, contoh paling senang, kita solat. Bila kita solat dan kita faham, oh solat ni macam ni, rukun ni 13, sunat dia begini, makruh dia begini, pergerakan dia macam ni, tumakninah dia yang ini, faham, seronok dia solat. Bila tak faham, menyampah. Orang minat bola sepak dah, dia reti main bola, suka main bola, minat, dia seronok. Orang tak minat, dia kata apa? Bodoh orang main bola, sebiji berebut sampai 22 orang, baik bagi seorang sebiji katanya.
So sebiji kan kau tak payah main macam tu. Dah tak faham, dia tak reti. Bila tak reti dia akan jadi benci. Jadi konsep kita yang agama ajar keluar daripada kejahilan tu supaya kita reti. Dan nak reti ni buaya sekalian, tak ada kunci lah. Kunci dia mengaji saja. Belajar, kuliah, dengar syarahan agama, dengar CD. Sekarang ni tak ada CD lah kan. Dengar YouTube apa semua, live apa semua ni, supaya kita faham. Sebab kita tak nak kita buat tu jadi rosak, dek angkara tak faham tadi. Dan ialah sebab manusia ni macam saya sebut banyak kali, kadang-kadang pemikiran itu terlampau jauh, bukan luar dari kotak dah, tak tahu ke mana lepas. Jauh benar mikir dia. Macam pernah orang tanya saya dulu, sembang-sembang lepas kuliah, dia kata, "Ustaz, besok saya masuk syurga, dalam syurga saya kena semayang, Ustaz." Saya kata, kuat iman Haji no? Sampailah syurga apa Haji nak semayang, bawa tenang Haji. Kan? Nampak? Jauh memikirnya. Jauh. Dia mikir tu jauh sangat. Dia macam ni. Benda yang ke depan, yang kita tak tahu jom pangkal, kita relax dulu. Macam last week, hari Selasa, genap seminggu, bila PM buat pengumuman petang tu kan, dia bercerita sikit pasal COVID 5-10 minit. Kan dia ada sebut, dia kata kerajaan insya-Allah tidak akan ulang lagi atau buat lagi PKP kan. Banyak kali dia ulang. Kita tak akan buat PKP, yang kita akan buat pun mungkin PKPD, PKPB yang bersasar lah, kelompok kecil, tengok zon dan sebagainya. Sebab tahu dah impak kalau PKP satu Malaysia ni memang habis lah. Jadi dia ulang banyak kali dah, kita insya-Allah tak akan buat PKP. Fahamlah maksud dia tu, sudahlah. Tengok besok satu rancangan TV bincang pula apa akan jadi kalau berlaku PKP kali kedua. Tak ada kerja lah mak. Benda dah sebut tak akan buat insya-Allah lah. Kan? Tapi ke depan tak tahu, cuma diwawarkan insya-Allah takkan buat. Yang kita pergi bincang pula buat apa? Kalau terjadi PKP kali kedua, bincang. Banyak benda kita nak kena bincang sebenarnya. Benda yang belum macam tu tak payah lah. Besok jadi kita hadap je lah. Tapi perangai manusia, tu saya kata tadi. So, tugas saya, tuan-tuan, ibu-ibu, apa pun bagi faham. Sebab bila dah faham, benda akan jadi senang. Dulu mula-mula kita belajar memandu kereta. Ni ibu-ibu yang datang naik kereta, naik motor ni kan. Dulu memandu kereta, kita tak reti bawa. Kan? Saya ingat saya belajar mandu kereta manual dulu kan, mana ada auto kan. Jadi pasu bunga memang banyak lah. Habis semua aku langgok. Kan? Yang saya paling tak boleh lupa bila masuk gear tu, ni kereta berjalan, tengok gear tu. Kereta berjalan ni, tengok mana gear 3 aku nak tolak. Punyalah bengong masa tu kan. Hari ni bawa kereta, yelah dah 20 tahun bawa kereta kan, tak tengok dah. Pegang steering pun macam tu kan. 2 jari kan. Punya terror lah. Nak cerita bila dah reti tu, benda jadi senang. Dulu nak masuk side parking, ya Allah, berapa kali sa'i tu kan, depan belakang tak lepas-lepas. Haji sengit lagi, keluar kotak lah apa. Pasal tak reti. Bila dah reti, benda tu jadi senang. Kita pergi haji pun, sebab tu buat kursus haji, supaya reti wukuf tu macam mana, melontar tu macam mana, sa'i tawaf tu macam mana, yang kena dam tu pasal apa, reti. Bila reti, ibadah haji jadi cantik. Baik tu Allah sebut ayat 36 tadi, Allah kata jangan ikut apa yang kamu tak tahu. Kan? Makna bila tak tahu, kena belajar, kena mengaji biar tahu. Sebab Allah kata, tengok Allah guna kalimah inna. Inna ni kita mengaji bahasa Arab dulu, maknanya litaukid kan, untuk menguatkan ayat selepas itu. Makna bukan benda main-main lah.
Bila Allah kata innas sam'a, sesungguhnya telinga lah kita kata, pendengaran dan penglihatan dan hati, semua akan disoal besok oleh Allah. Itu Allah kata jangan main hentam aja. Kan? Allah kata tak tahu jangan ikut. Hari ni orang ialah dah macam-macam saya sebut kan. Dia tahu ke dia tak tahu, janji dia rasa macam okey dia ikut aja. Itu lebih bahaya sikit lah. So ingat Allah pesan pendengaran, mata dan hati. Ini antara organ tubuh kita yang paling banyak berfungsi dosa dan pahala lah. Kan? Mata dan telinga. So Allah kata mata, telinga, hati semua besok aku akan soal balik. Jadi ibu ayah sekalian, ini bukan benda main-main. Dan cerita tentang akhirat, cerita tentang kematian, cerita tentang benda-benda macam ni kita tengok tiap-tiap hari. Kan? Hari ni ada sahabat saya, adik perempuan dia panggil macam mati mengejut. Mati. Saya punya biras kot. Biras. Kawan sekolah dia, sama baya dengan dia. Baru saya rasa 30-an. Mati tak? Tiba-tiba jatuh, terus meninggal. Bila postmortem, pembuluh darah pecah. Mungkin darah tinggi, tapi dia memang tak ada darah tinggi. Dia jenis tak ada signal tu. Kan? Sebab itu, apa pun ibu ayah sekalian, kita kena, ialah usaha ikhtiar tu kita buat lah. Macam saya cerita bulan lepas kan, saya ada masalah yang saya cerita, saya tidak berpijak di bumi yang nyata. Lain macam penyakit ustaz sekarang ni. Kan? Saya jadi macam terawang-awang tau. Bila berjalan tu saya macam bumi ni menyengit, melayang kan, macam melayang tu kan. Lepas tu saya pergi check doktor, darah sikit lah kan, border sikit. Lepas tu doktor beritahu dua je. Doktor kata, ustaz, ini kalau tak darah tinggi ni kolesterol. Salah satu itu doktor punya ayat lah. Tapi bagus ni doktor anak murid ni. Dia anak murid kita. Dia raja ikut umrah apa semua dengan kita. Di Gombak lah, di Taman Seri Gombak. Doktor Suhana, doktor perempuan. Jadi bagus ni doktor ni, bila jumpa dia, ialah takdir Allah tu, ubat dia semua saya serasi. Keluarga saya semua serasi dengan ubat dia. Dan bila jumpa dia tu, dia akan bersyarah. Itu yang aku tak tahan. Kan? Itu hari saya pergi jumpa dia, dia pun duduk kan. Dia kata, dicek darah semua, dia kata, Ustaz patut bersyukur Ustaz. Sudahlah kan. Dia jadi ustazah. Dia kata, Ustaz kena bersyukur Ustaz. Kita kena bersyukur bila apa-apa penyakit yang Allah hantar kat kita Ustaz, sayangnya Allah pada kita, dia bagi signal Ustaz. Saya kata betul juga doktor ni cakap Dia bagi signal, melayang-layang tu signal. Ustaz cuba tengok dia kata sebahagian orang tak ada signal Ustaz, terus collapse. Macam cerita tadi tiba-tiba meninggal, tak tahu punca. Jadi Ustaz syukur Ustaz. Kan? Kita pun keluar klinik insaf terus sekejap. Kan? Sebab kena syarah dengan doktor. Betul lah dia sebut. Maknanya ada signal. Allah ni dikata sangat baik Ustaz. Dia bagi signal kat kita. Nak demam ada signal kan. Macam ibu-ibu dululah, sekarang mungkin tak lah. Nak beranak ada signal dulu. Sekarang tak ada kot no? Tutup dah kilang. Pencen dah. Jadi dia tak terus beranak begitu je kan. Jarang lah tutup pun beranak aja, jarang kan. Dia ada signal. Jadi sebab itu kita diajar mensyukuri. Kan, terima kasih pada Allah. Banyakkan bersyukur, alhamdulillah dan sebagainya. Sebab nikmat yang dia bagi pada kita, kita tak mampu nak balas. Kan? Macam ni Allah kata pendengaran dan mata ni. Nak balas macam mana telinga kita?
Hebatnya telinga, sistem pendengaran telinga. Saya bukan doktor ya ibu, saya ustaz lah. Cuma kita belajar sikit-sikit bab telinga, bab mata ni kan, atau kita renung balik, punya hebatnya sistem pendengaran yang Allah buat dalam hidup atau badan kita ni. Kita dengar satu bunyi, masuk dalam genggam telinga, lubang telinga ni kan, sampai ke gendang transfer pergi ke otak, otak terus terjemahkan bunyi itu dalam masa yang sangat pantas. Tengok Allah Ta'ala buat sistem dia tu. Dan punya hebat lagi, kita dengar saja tak tengok boleh tahu siapa. Itu lagi hebat. Kita duduk kat kedai makan, dengar punya motor lalu, boom. Oh, ini skuter, ini Aspire, ini Ducati, ini itu, segala tok nenek motor kita tahu. Dengar bunyi je tak payah tengok, tahu. Kadang dengar suara dari luar, oh ni ustaz sekian. Muka tak tengok lagi, badan bulat-bulat tak tengok lagi, baru dengar suara je. Kan, telinga ni hebat, oh jangan main-main. Padahal tak ada apa gegendang telinga, itu pun ada orang yang Allah buat gegendang telinga dia bocor. Ada, anak buah saya ada gegendang telinga dia bocor. Kita dengar pun ya Allah seram sejuk, kita dengar kan, bocor gegendang telinga. Jadi macam-macam lah penyakit telinga apa semua ni. Cuma nak sebut mata lagi, mata ni kalau buat keluar tak ada apa-apa, besar shilling 50 sen je. Tapi dengan mata yang ada dengan dia punya kanta, dengan segala macam-macam urat saraf ni, Allah boleh buat kita boleh tengok macam-macam dan boleh bezakan color pula kan. Itu kadang kita mikir benda ni tak jumpa jawapan tu. Jadi jawapan mudah dia, Allah sangat berkuasa, dia sangat penyayang, dia sangat hebat, dia bagi kita nikmat dunia ni. Jadi kita tak usah nak buat benda yang bukan-bukan, benda yang pelik-pelik tak usah. Sebab macam ni, saya nak kait sikit apa yang pernah ditanya orang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila ada orang tanya pada Sayyidina Ali, dia kata, wahai Ali, apa benda yang pelik dan yang paling pelik? Itu hari saya rasa saya ada sebut apa benda yang susah dan paling susah. Orang tanya Ali kan, Sayyidina Ali kan, apa benda yang susah dan paling susah? Ali jawab, yang susah itu alam barzah, dan yang paling susah bila masuk alam barzah tak ada bekalan. Itu saya rasa saya pernah sebut dulu. Yang susah alam barzah, alam kubur itu susah. Dengan gelap, dengan sempit kan, dengan ular, kalajengking, seksaan, semua-semua tu. Dan paling susah kata Sayyidina Ali, bila masuk kubur tak ada bekalan. Allahu Akbar. Tak ada preparation. Tak apa, yang tu kita tinggal. Yang pelik tadi ni. Apa benda yang pelik dan paling pelik? Sayyidina Ali jawab, yang pelik itu ialah dunia. Dan paling pelik ialah mencintai dunia. Kita hadamkan betul-betul apa Sayyidina Ali sebut. Sayyidina Ali kata yang pelik itu dunia. Dunia ni pelik, ibu sekalian, tuan-tuan sekalian. Akhir zaman ni lagi pelik kita tengok dunia ni. Cuba tengok, ialah kecanggihan telefon kita kan, dengan apps, dengan apa yang pelik-pelik ni, cuba tengok tu. Kan pelik tu kan. Ada orang buat benda yang bukan-bukan tapi ramai pula orang menengok. Pelik kan? Yang kuliah live pagi ni, 3-4 live kita buat ni, adalah sikit-sikit yang tengok tak padan. Jadi dunia ni pelik. Kadang ada orang suka buat benda yang bukan-bukan, benda yang pelik-pelik. Orang datang mengaji agama macam ni, kadang orang anggap pelik. Orang heran tengok kenapa ramai orang pergi masjid Al-Falah. Heran dia. Kadang, ini cerita sebelum COVID lah kan. Bila ada orang buat benda-benda lain, konsert ke apa ramai, tak ada orang pelik pula. Yang datang masjid pelik, yang pakai kopiah pelik, pakai tudung pelik. Itu akhir zaman.
Tapi lebih pelik lagi, kata Sayyidina Ali, mencintai dunia tu. Dia kena faham, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh ambil dunia kan, tak ada masalah. Boleh ambil dunia, boleh merasai nikmat dunia. Orang kata bila lagi nak rasa nikmat dunia kalau tidak di atas dunia, kan? Cuma jangan sampai kaedahnya terlalu mencintai dunia. Kalut dengan dunia sampai tak sembahyang. Itu yang agama tak bagi. Kalut dengan dunia sampai lupa tanggungjawab anak isteri. Kalut dengan dunia, ambil berebut harta ni sampai tak tahu halal haramnya di mana. Orang punyanya, kita punyanya di mana. Main sapu ikut sempat aja. Itu yang agama tak bagi. Ada rasa ingin tu, itu nama dia fitrah. Kan? Orang lelaki yang depan saya ada 2, 4, 6, 8 campur saya. Kalau tengok perempuan cantik, ni soalan menguji keimanan sebenarnya, kan? Bila kita tengok perempuan cantik tak, mesti ada rasa, ui lawa je ni. Itu fitrah nama dia, kan? Cuma jangan sampai bawa kereta sampai menyengek kepala, sambung tengok kat side mirror pula. Itu tak boleh lah. Cuma fitrah dia memang macam tu. Orang lelaki tengok perempuan cantik, dia rasa, kan, dia ada rasa sikit. Itu fitrah. Kalau tak ada rasa, itu ada masalah teknikal. Ayah ada putus ke apa tak tahu. Jadi itu contoh keinginan biasa ibu-ibu 10-10 Lazada. Itu biasa. Kan? Kan? Yang luar biasanya tak buka dah apps lain. Itu baru luar biasa. Dia buka itu je daripada pagi sampai ke malam. Sebab diskaun banyak sangat kan. Kita membeli, berkenan tengok, pergi pasar raya nak beli barang, nampak ada letak satu kereta pula, kereta baru, model baru keluar, singgah pula. Itu fitrah. Berkenan tengok tak handphone baru Oppo A93 contoh, kan, sebab tengok dalam TV tu. Jadi kita pun mulalah pegang-pegang, macam pula telefon aku ni, mulalah penyakit tu datang kan. Itu dunia lah. Tapi jangan sampai kesemua dunia tadi ni menjahannamkan kita. Na'udzubillah. Dan itulah yang saya pernah baca, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu hadis yang Nabi pernah keluarkan, dan Nabi mengeluarkan hadis itu dengan memulakan dengan bersumpah. Itu kira berat lah tu. Bila Nabi bersabda dimulai dengan lafaz sumpah, itu makna berat lah. Makna kena alert betul-betul. Nabi kata apa? Nabi sebut fawallahi, demi Allah. Wallahi ini salah satu lafaz sumpah lah. Kan? Wallahi wabillahi watallahi. Itu antara lafaz sumpah yang laku dalam Islam. Yang laku makna yang diiktiraf. Kalau suami kita balik pegang Quran, cium-cium, ni abang sumpah ni, tengok abang pegang Quran. Tu kena tipu hidup-hidup sebenarnya. Jangan percaya ingat itu. Kan? Jadi lafaz sumpah yang diiktiraf, wallahi wabillahi watallahi. Wallahi saya tak buat benda ni. Baru betul. Kalau main cium-cium Quran, junjung tu tak jalan. Jadi nak sebut, Nabi kata fawallahi, demi Allah, kata Nabi. Kadang-kadang Nabi guna perkataan lain. Hadis lain Nabi guna wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad di dalam genggaman Allah. Itu pun sumpah juga sebenarnya. Tapi ada masa Nabi guna fawallahi. Nabi kata mal faqrah sya'alaikum. Nabi kata, aku tak risau, aku tidak takut kalau kamu jadi miskin. Kalau kamu harta tak apa cukup, kais pagi makan pagi, bolehlah hidup sikit-sikit. Nabi kata, aku tak risau yang itu.
Aku tak takut kalau kamu bukan miskin tu, aku tak risau yang tu. Walakinni akhsha. Tengok, Nabi guna perkataan akhsha. Akan tetapi, kata Nabi, akhsha, yang paling aku takut. Tengok, paling aku takut. Antu besata dunia alaikum. Apabila dunia dibentangkan di hadapan kamu. Apabila dunia dihidangkan di hadapan kamu. Kama busitat ala man kana qablakum. Seperti mana kata Nabi, dunia yang sama yang pernah dibentangkan kepada umat sebelum kamu. Kena ingat, bumi yang kita pijak, inilah bumi yang Firaun pijak. Inilah bumi yang sama Nabi Adam pijak, yang Nabi Sulaiman duduk, yang Abu Jahal duduk. Sama je. Tak ada bumi lain dah. Kan? Sama je bumi ni. Lalu bila dibentangkan bumi ni di hadapan kita dunia, macam umat dulu dihidangkan dunia, apa jadi? Yang paling Nabi takut, fatana fasuha. Lalu kamu akan berebut-rebut. Ini yang Nabi takut. Kamu akan berebut dengan dunia ni, ambil, raduk, sodok, tak peduli halal haram ke, orang punya ke, rasuah ke, riba ke, scammer ke, tak peduli. Kama tanafasuha, seperti mana umat dulu berebut dengan dunia. Lalu bila berebut, Nabi kata tak peduli halal haram semua, apa akan jadi? Ini yang Nabi takut. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Nanti kamu akan dibinasakan oleh Allah, dilingkupkan oleh Allah, dihancur leburkan oleh Allah, sebagaimana Allah binasakan umat sebelum daripada kamu. Ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ulang sekali lagi, bukan tak boleh ambil dunia. Ambil lah. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan ada kemampuan, rasa nak beli kereta mewah sikit, belilah. Tak ada, bukan dosa beli kereta Mercedes S400 yang baru tu. Tak mahal, 1 juta lebih kan? Jadi contohlah, kalau kita mampu teringin belilah. Kalau mampu beli. Dan ingat surah Al-Qasas tu Allah sebut, tukarkan, jadikan segala habuan dunia yang ada di tangan kamu, Allah kata tukar menjadi pahala di negeri akhirat. Tukar jadi pahala untuk negeri akhirat kamu. Ada kereta, tukar jadi pahala. Ada handphone, tukar jadi pahala. Ada duit, tukar jadi pahala. Ada kepakaran ilmu, tukar jadi pahala. Ada rumah, tukar jadi pahala. Apa juga aset dunia kita ada, Allah kata tukarkan dia jadi pahala untuk negeri akhirat kamu. Itu aja. Simple saja, bukan susah mana pun. Cuma kena hati-hati, sebab dunia ni dia punya attract sangat kuat. Current dia sangat kuat. Oh, jangan buat pasal dunia ni, kan? Tak ada niat pun dia akan jadi dunia ni. Macam saya cerita selalulah, suami isteri pergi pasar raya, pergi Giant ke mana kan, niat nak beli barang dapur, masuk je, buka sliding door Giant tu, nampak kereta baru pula tepi tu. Ada pula orang letak kereta 2 biji pula, X50 yang baru kan. Laki dia kata, yang masuk lu, abang nak kena? Nak intai-intai je. Bukan beli, nak intai saja. Kat rumah ada 3 dah. Kereta kan, bukan bini, 3. Kereta. Jangan laju kan. Kereta, tak habis cakap lagi. Kat rumah dah ada 3 biji. Kita datang Giant, niat nak beli barang dapur. Tapi sebab current dunia tu kuat. Dia pun pesan ke bini, tak apa, yang masuk lagi abang sampai ke sudah. Dia duduk tawah kat kereta sampai bini dia habis beli barang kan. Pasal current tu kuat. Padahal bukan nak beli, tak beli.
buka pintu, duduk, pegang steering walau tak berjalan, kan? Karen tu kuat. Lepas tu buka bonet, masuk dalam bonet. Tertutup pula, ambil. Buat announcement pula, suami hilang lepas tu. Jadi, kan, minta pula brosur. Bukan nak beli pun. Seronok lah. Dunia macam tu. Dia punya current tu kuat. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, hati-hati dengan dunia. Bukan tak boleh nak rumah besar ke, kereta besar ke, apa buatlah. Bismillah, ada kemampuan, halal semua jalan, tak ada apa pun. Cuma kita nak kena ingat, jangan sampai terlalu asyik dengan dunia, mencintai dunia, sampai yang pernah Nabi sebut, akhir zaman akan berlaku satu benda, orang cinta dunia, orang lupa akhirat. Itu yang kita takut. Jadi ingat, mata, telinga, hati, Allah akan soal. Ini bukan cerita main-main, kan? Maknanya akan dipertanggungjawab apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap yang terbit daripada hati, kan? Kita bercakap ni memang mulut, tapi terbit dia daripada hati, kan? Kunci remote dia daripada hati. So kena hati-hatilah, kan? Kena jaga elok-elok, kena balik pada agama, kena letakkan diri kita ni manusia-manusia yang sentiasa sedar, aku ni hamba Allah, aku ni umat Rasul, ni hujung bulan ni kita nak model Rasul pula, kan? Dah ada dah program kita susun sebenarnya, tapi dah kena PKPB ni, hanguh gitu je lah, kan? Sebab model Rasul ni sebenarnya dia remindkan kita balik supaya hidup ni jangan terpisah dengan Allah dan Rasul. Sebab kita ni kena ingat satu benda lah, saya sebut sehari dua dalam kuliah saya, kita ni apa pun kena ingat, kalau nenek saya, nenek saya sebut, we are nothing. Kau jangan main-main dengan nenek aku. Kan? We are nothing. Kan, itu je lah yang saya tahu pun, kan? Kita ni tak ada apa-apa. Ingat, asal kita tak ada apa-apa. We are nothing. Betul kan ayat tu? Takut salah pula nenek saya, kan? Maknanya kita ni tak ada apa-apa. Masa kita lahir tu, minta maaf sebut, bertelanjang bulat, elok aja bulat, kan? Comel aja. Walaupun tak pakai baju, tak pakai seluar. Dah nama baby kot mana, dia bulat telanjang pun mesti comel. Betul tak? Mesti orang suka punya lah, kan? Jadi masa kita lahir ni, kulit je, baju tak ada, seluar tak ada, kasut pun tak pakai, kopiah pun tak ada, tak ada apa-apa. Tak pernah lagi kosong, kan? Tak pernah lagi baby lahir celah ketiak ada RM50, kalau keluar ada RM50, meninggal bidan, kan? Terkejut. Tak ada, keluar-keluar kosong, bulat jasad seketul saja. Maknanya tak ada apa. So bila tak ada apa, ulama ajar kita dua benda. Pertama, in case, dan saya rasa semua orang pernah berlaku, bila kita kehilangan sesuatu, jangan terlalu bersedih sangat. Sebab basicnya kita tak ada apa-apa. Hilang RM10, kena ingat, dulu aku tak ada RM10. Masa lahir tu tak ada apa pun. So bila hilang RM10, nak sedih pun sikit-sikit sudah. Pasal apa? Seminggu tak datang, hilang RM10. Seminggu tak datang kuliah, teruk benar 4 kayu. Jadi bila hilang sesuatu, ulama kata jangan terlalu bersedih. Bukan tak boleh sedih, sedih tu fitrah, tapi jangan sedih sangat. Sebab kena ingat, asalnya tak ada apa-apa. Ni baju seluar kita yang pakai jubah apa semua, tudung, asal tak ada. Bila dah membesar sikit, dah bekerja, Allah bagi akal, usaha, ada rezeki, dapat duit gaji, semua allowance, kita belilah itu baru ada. Itu pun asalnya tak ada, kan?
So pertama, ulama kata bila memikir asal kita tak ada apa-apa, bila berlaku sesuatu yang sedih, jangan berlebih kan. Kan? Jangan terlampau sangat, sikit-sikit tu fitrah. Dan yang kedua, ulama kata bila asalnya kita tak ada apa-apa, ingat satu benda, kita jangan sombong. Jangan menyombong tak ketahuan sangat, sebab asal tak ada apa-apa. Oh, kita rasa aku ustaz hebat. Tak payah, masa lahir orang tak panggil ustaz pun. Kan? Saya orang panggil ustaz 22 tahun dulu, itu sebelum tu pun orang tak panggil ustaz. Jadi jangan sombong, kena ingat aku ni nak rasa hebat, tak ada apa aku dulu. Nak menyombong tak ketahuan pun tak ada apa juga, sebab dulu tak ada apa-apa. Oh, sombong kerana kaya, tak perlu juga, sebab lahir tak ada harta pun. Jadi agama ajar kita, ulama pesan benda ni, jangan menyombong sangat. Sebab ada orang kadang-kadang dek kerana dia kaya, dia boleh jadi sombong. Dek kerana dia rasa dia hebat, dia jadi sombong. Dek kerana dia rasa entah, saya nak cakap tak sampai hati pula, kan? Dia jadi sombong. Jadi kita kena buang penyakit tu. Sebab ibu-ibu sekalian, kalau saya suka cerita kisah, saya sebut juga sehari dua ni, kisah Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni Nabi dan Raja kan, yang hebat. Sebab hebatnya tu pasal dia menguasai banyak makhluk. Rakyat dia manusia, rakyatnya jin, rakyatnya binatang, angin, dia boleh kontrol. Jadi memang dia antara Nabi yang paling banyak nikmat dunia yang Allah bagi pada dia. Tapi dalam celah kehebatan dia itu, Allah tarbiyah Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman sombong, tapi Allah nak ajar jangan sombong. Ibu-ibu boleh tengok, tuan-tuan, surah An-Namlu, surah semut. Bermula ayat 20 lah, kalau kita tengok cerita Nabi Sulaiman dengan Hud-Hud, kan, ayat 20. Surah Namlu ni banyak cerita Nabi Sulaiman. Dia bercakap dengan semut kan. Seronok baca cerita, banyak pengajaran. Jadi ringkas cerita, Nabi Sulaiman himpun semua rakyat jelata dia semua sekali. Tapi dalam ramai itu dia boleh trace burung hud-hud tidak hadir. Kan? Itu hebat tu. Macam ustaz boleh trace. Bukan hebat, tapi boleh ni tak datang kan. Boleh kenal. Sebab tu saya pesan banyak kali, jangan pindah tempat duduk. Senang nak trace. Kan, siapa yang absent. Jadi Nabi Sulaiman tengok, burung hud-hud tak ada, absent. Nabi Sulaiman tak tahulah hari tu angin dia kok mana kan. Naik angin terus dia. Bila dia tengok burung hud-hud tak ada, dia terus naik angin. Nabi Sulaiman kata pada semua yang ada tu, mana burung hud-hud? Semua jawab tak tahu. Tak nampak pun pagi ni. Nabi Sulaiman kata, bagi tahu hud-hud, dia balik ke apa nanti, suruh dia menghadap aku. Kalau dia tidak bawa satu hujah yang kuat, yang kemas, yang aku puas hati, aku akan azab dia atau aku sembelih dia. Jadi rendang terus. Kan, hud-hud ni kita panggil burung belatuk lah. Atau macam nenek saya kata woody woodpecker lah. Macam tu. Siang ke nenek, asyik nenek je kena kan. Jadi ibu-ibu sekalian, akhirnya baliklah burung hud-hud kan. Binatang lain dah menggelabah dah. Binatang lain kata, hud-hud kau hilang pergi mana? Raja Sulaiman mengamuk. Burung hud-hud kata, bawa tenang, yang hilang aku, bukan korang. Yang korang pula kelang kabut pasal apa? Tak, kata binatang lain, kami risaulah pasal Nabi Sulaiman naik angin. Dia kata kalau kau tak bagi hujah yang kemas, habis. Lepas ni kami tak ada kawan dah nama hud-hud. Kan? Dah kena sembelih dah, lepas ni habislah kita. Dah, Hud kata relax bro, ni hud-hud. Cik, belagak kan. Jadi dia pun menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya,
dan dia kata, wahai Nabi Sulaiman, tengok ayat selepas tu kan, 20 lebih tu. Dia kata, wahai Sulaiman, aku ada benda, berita yang aku tahu, kamu tak tahu. Itu sebenarnya poin dia. Allah nak ajar Nabi Sulaiman, hebat mana pun kamu merintah, kamu boleh kuasai semua makhluk yang ada kan, tapi ada benda kamu tak tahu. Jangan nak sombong. Tak pasal-pasal nak angin ke bawah Hud tu pasal apa kan? Tiba-tiba ni angin Nabi Sulaiman lah. Jadi nak sebutnya Hud tarbiah Nabi Sulaiman, sebenarnya Allah yang tarbiah lah melalui burung Hud. Dia kata, aku tahu benda yang kamu tak tahu. Nabi Sulaiman jadi excited. Apa bendanya? Dia cerita pasal Balqis tu. Ada riwayat kata Balqis, ada yang kata bukan, tak apalah. Ceritanya itu je, sama kan. Cuma riwayat tu berbeza sikit. Nama-nama dia tu. Tapi terkenal Balqis, kita sebut Balqis sajalah. Jadi dia pun cerita Hud apa tu, Nabi Sulaiman pun puas hati. Tak adalah sembelih kan. Selamat dia. Tu dia boleh belagak tu pasal dia ada hujah yang kuat. Dia kata, aku ada benda yang aku tahu tapi kamu tak tahu. Dia kata dia bawa balik daripada Sabak kan. Bukan Sabak Benam, Sabak. Kerajaan Sabak di Yaman. Jadi akhirnya itu yang Nabi Sulaiman utuskan pula, offer pula. Bila dengar kata raja ni ada istana yang hebat bla bla bla, dia offer pula kan kepada semua rakyat dia, siapa boleh alih istana tu. Canggih punya teknologi, ibu sekalian. Nabi Sulaiman offer, siapa yang boleh alih istana tu dengan pantas, silakan. Jin bangun. Jin biasalah kan, dia rasa dia hebat. Ni kalau jin dengar marah ni kan, dia rasa dia hebat. Bangun ifrit. Qala ifritu minal jin. Berkatalah ifrit dari keturunan jin. Orang Melayu panggil jin ifrit. Senang. Berbelit-belit kan tak faham pula. Jin ifrit. Bangun ifrit, dia kata, aku boleh bawa benda tu, istana tu kemari, qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau bangun daripada duduk. Tafsiran ulama menyebut bukan Nabi Sulaiman duduk macam ni lepas tu dia bangun. Bukan itu maksudnya. Maksud yang dikatakan bangun daripada duduk itu, Nabi Sulaiman ni bila dia meeting lama, dia meeting semua dengan rakyat semua-semua macam-macam jenis tu, pagi meeting, petang baru dia bangun. Itu maksud ifrit tadi, sebelum kau bangun daripada duduk. Maknanya zaman mesyuarat duduk je, petang kamu dia bangun. Itu kata ulama. Dulu pun saya silap faham enggak, saya ingat duduk betul bangun, laju juga tu kan. Tak, ada ulama sebut pagi dia meeting, petang baru dia bangun. Itu jin kata, sebelum kamu bangun daripada duduk. Makna pagi kan aku pergi, petang aku bawa istana. Nabi Sulaiman kata lambat. Ada laju lagi. Kan. Bangun pula tak tahu hamba Allah mana manusia pula. Dia kata aku boleh bawa sekelip mata saja. Kan. Kau kelip mata sampai. Buka mata sampai. 1 second lah kita kata. Siapa? Manusia. So kesimpulan dia apa? Manusia lebih hebat daripada jin. Itu cerita dia. Tu yang ada saka. Sebab kan kita lebih hebat daripada jin. Jangan buat main. Jin angkat lambat, petang pun sampai. Mari hamba Allah tak tahu siapa ni kan, dia kata aku boleh bawa sekelip mata, kau kelip mata buka je sampai. Tu yang dia kata haza min fadli rabbi. Kan macam mana kau buat? Dia jawab ini anugerah Allah pada aku. Tak tahu, Allah yang tolong, dia kata. Jadi ibu sekalian, poin dia di situ sama juga. Jin tak boleh sombong kan, jangan menyombong diri rasa hebat. Kita pun jangan menyombong. Allah tarbiah Nabi Sulaiman jangan sombong. Walaupun Nabi Sulaiman tu dia ada kehebatan dan kesenangan yang sangat hebat. Tuan-tuan ibu-ibu baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman bergerak satu destinasi ke destinasi hanya dengan angin. Mana angin yang bawa.
Dan menurut tafsiran Imam Ibn Katsir, Nabi Sulaiman bergerak tu dengan angin, dia duduk atas tikar. Ibn Katsir yang tafsir, dia kata Nabi Sulaiman duduk atas tikarnya, atau kita panggil permaidani, atau sama juga nenek saya panggil kapet. Orang putih je balik ke nenek lah kan. Kapet, permadani, kapet, tikar. Dia kata Nabi Sulaiman duduk atas tikar tu, angin bawa. Cuma Zamzam Al-Kazam itu Piramli yang tambah. Itu saja. Nampak tak hebatnya Piramli pula? Tengok dia punya cerita, dia bukan koman-koman tu. Dia dah baca sejarah Nabi ni. Kan cerita dia banyak kisah negara Arab kan. Pakaian Arab, tarbus, jubah lah apa. Lepas tu watak tu semua hidup kan. Zamzam Al-Kazam tu hidup juga sebenarnya watak tu. Walaupun kita duduk atas jadah kan. Tapi tak boleh terbang pun. Cuma mungkin dia baca sejarah Nabi Sulaiman, wallahualam. Tapi watak lain hidup. Haji Bakhil hidup, ibu mertuaku Al-Qasim hidup kan. Lepas tu apa lagi, anakku Sazali kan, anak durhaka. Watak tu hidup. Watak tu paling hidup Haji Bakhil. Watak kedekut tu itu cukup berkesan betul kan. Jadi nak sebutnya ibu-ibu, tuan-tuan dirahmati Allah, hidup kita ni jangan menyombong diri lah. Jangan rasa kita hebat. Sebab balik asal kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kan. Memang tak ada betul. Lahir-lahir memang macam tu je. Jadi jangan sombong, jangan rasa kita hebat. Sebab bila kita nak rasa diri kita hebat, kita kena ingat ada orang lebih hebat dari kita. Saya dah sebut banyak kali kan. Kalau kita nak rasa kita kaya, ada orang lebih kaya. Kalau kita rasa kita bagian-bagian, ada orang lebih hebat dari itu. Baik, saya nak habiskan hadis yang terakhir itu. Daripada Abu Bakrah Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan, qulna bala ya Rasulullah, qala isyraku billah wa uququl walidain, wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qulu ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Dari Abu Bakrah Nafi' bin Al-Haris, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kepada kalian mahu kuberikan tentang dosa yang paling besar? Nabi ulang sebanyak 3 kali. Nabi kata, Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi kata, nak tak aku beritahu tentang dosa paling besar? Nabi ulang perkataan dia tu 3 kali. Lalu sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, antara dosa besar itu ialah mensyirikkan Allah. Dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu baginda bersandar, lalu duduk dan baginda bersabda, ketahuilah. Dan juga yang ketiga Nabi sebut ucapan yang keji dan kesaksian yang palsu, dan Nabi ulang kalimat ini sampailah sahabat berkata, semoga baginda berhenti. Jadi Nabi sebut macam ni. Nabi kata nak tahu tak dosa besar, Nabi ulang 3 kali ya. Lalu sahabat kata nak. Nabi pun kata yang pertama syirik pada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, dalam hidup kita ni benda syirik, khurafat, tahyul, ialah yang tak apa-apa tu kita jauh-jauhkan, khususnya syirik lah. Sebab ia antara dosa yang sangat dimurkai Allah dan tidak akan diampunkan Allah.
Dan kemudian yang kedua, Nabi kata durhaka pada kedua orang tua. Ini pun kita jangan buat, mendurhakai ibu bapa kita. Kita diajar untuk taat selama mana arahan ibu ayah kita tu tidak bersanggah dengan agama, insya-Allah. Dan yang ketiga yang Nabi duduk menyandar pula lepas tu sambil Nabi cakap benda ni berulang-ulang macam tak nak berhenti. Sampai sahabat kata harap-harap lepas ni Nabi berhenti. Iaitu Nabi kata jangan yang ketiga menjadi saksi palsu. Ucapan yang keji serta kesaksian yang palsu. Jadi benda tu Nabi ulang banyak kali sampailah Nabi berhenti. Sahabat berisau agak harap-harap Nabi berhenti. Dia ulang benda tu. Bila Nabi ulang-ulang maknanya menjadi ingatan pada kita supaya berhati-hati, jangan cakap benda yang kotor, jangan cakap benda tak elok, jangan cakap benda yang fitnah, benda yang mengumpat, menyakitkan hati manusia, benda yang tidak betul, benda yang mengaibkan. Semua benda ni kita dah belajar dah sebelum ini kan. Tajuk-tajuk kita jangan membuka aib apa semua. Jadi jangan buat sebab itu dosa yang besar. Kan? Sebab mulut ni sangat bahaya ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tak dikawal selia dengan baik, tu yang akan jadi masalah. Jadi apa pun dalam hidup kita hari ni, asas utama yang saya sebut di awal tadi ialah kefahaman. Makna faham, ini boleh buat, ini tak boleh buat, ini betul ajaran agama, ini adat Melayu saja. Biar kita reti. Kan? Supaya bila kita faham kaedah-kaedah ini, perjalanan ibadah hidup kita ni akan jadi cantik sebenarnya. Supaya kita tak kerugilah. Sebab kita ni, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, dunia ni kita dah penat dah. Penat buat baik. Kan? Dia sama je. Buat baik penat, buat jahat pun penat. Duduk penat kan? Pejuang Islam penat, melawan Islam pun penat. Sama-sama penat. Semayang pun penat, puasa penat, tak semayang pun penat kan? Sama je. Puasa penat, tak puasa pun penat. Jadi lebih baik kita memenatkan diri dengan kebaikan. Sebab nikmat yang Allah nak siap dalam syurga besok ni bukan biasa-biasa. Saya sebut juga sehari dua ni, kalau saya sebut benda ni, mungkin lah saya rasa mungkin ada yang tak puas hati kot. Mungkin. Apa benda dia agak-agak? Dalam syurga besok, kata ulama, kita tak tidur. Tak puas hati, Ustaz. Tak puas hati. Awal-awal tak puas hati. Pasal kita rasa tidur tu, tidur, Ustaz. Siapa yang tak suka tidur? Kan? Paling sedap sini ya. Kan? Contoh. Tak ada berlaku pagi ni. Ni contoh saja. Dah, jadi syurga besok ulama kata tak tidur. Macam mana tu Ustaz? Pasal apa tak tidur? Macam ni. Sebab tak tidur itulah sebenarnya, tak tidur itulah sebenarnya nikmat dalam syurga. Berjaga tu nikmat. Ya ke Ustaz? Tanya banyak pula. Dah, dia ginilah. Kan? Contoh orang lelaki lah. Orang lelaki, Ini bukan orang lelaki dalam ni lah, ni contoh je. Orang lelaki kalau dia tengok perempuan comel, dia segar ke dia mengantuk? Pasal apa orang perempuan pula tolong jawab? Saya tanya orang lelaki. Lelaki malu lah. Perempuan tak malu. Kan? Dia takkan tengok lawanya perempuan kat sibuk, ngantuk Ustaz. Tengok perempuan cantik, mana maunya. Besok dalam syurga dia tengok bidadari, ngantuk tak? Tu yang tak tidur. Tak, tapi memang betul. Ulama kata sebab berjaga tu nikmat.
Memang tak boleh nak mikir lah. Sama juga macam Nabi kata, dalam syurga besok, kita makan, kita minum, bukan sebab lapar, bukan sebab haus. Dah apa benda pula Ustaz? Sebab nikmat. Nikmat tu macam mana? Tak tahu nak cerita macam mana. Kan? Hari ni saya minum kejap lagi sebab haus. Kita makan sekejap lagi, lunch sebab lapar. Akhirat, syurga, dia tak ada benda tu. Sebab tu dalam syurga tak ada tandas. Kan? Tempat kotor tak ada, benda tak elok tak ada dalam syurga. Habis buang air macam mana Ustaz? Tak ada buang air, dia berpeluh gitu je wangi. Kan? Yang Nabi kata kan, berpeluh je wangi. Jadi dalam syurga tu semua indah-indah. Sehingga sampai tahap, saya tak ingat Nabi sebut ke ulama hurai macam tu lah. Bila kita nak makan besok, kita niat saja kan. Katalah ibu-ibu teringin puyuh. Contoh kan. Puyuh tu nampak eksotik sikit lah. Kan. Kita pun teringin puyuh. Tiba-tiba datang burung puyuh tu, ulama kata. Dan bila burung puyuh tu datang, dia pula tanya, akak nak 3 rasa ke macam isyap? Dah, sungguh ulama bahas. Kalau atas dunia ada tanya macam tu. Yang tanya awet tom yam awet kedai Thailand tu. Kan, abang nak apa, 3 rasa ke, masak kicap ke, sawadikap ke apa kan. Ada akhirat besok burung tu tanya kita. Akak nak masak apa? 3 rasa, masak kicap, masak lemak. Kita pun masak kicap lah kot. Masak lemak besok lah. Kan? Pun terus masak lemak. Tak, contoh. Itu pun tak nak masuk syurga. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Tak, kalau macam tu pun tak nak masuk syurga. Tak tahu nak cakap apa dah tuan-tuan. Belum cerita sungai, buah-buahan. Yang Nabi kata kutufuha daniyah. Buah-buah dalam syurga senang nak petik. Dunia ni macam-macam karenah buah-buah ni. Kadang-kadang senang petik, kadang-kadang tak boleh petik. Macam durian mana boleh petik? Tunggu dia luruh sendiri. Kadang-kadang ada buah yang kita balut dia macam mangga ke apa kan. Jambu, tahu tinggal plastik je. Dunia punya cerita. Depan rumah saya duduk sekarang ni, ada pokok mangga. Buah dia menjadi betul tahun ni. Tuan rumah yang tanam tu duduk depan rumah saya sekarang. Tuan rumah asal yang tanam. Dia pula datang jumpa kita. Ustaz, minta izin Ustaz, ambil buah mangga ni. Saya kata ambil je lah. Abang yang tanam bukan saya. Saya menyewa je saya kata. Tapi Ustaz minta izin lah, dah Ustaz duduk. Tak apalah. Yang tak tahan dia punya ayat tu, sejak Ustaz duduk, buah menjadi. Tu yang aku tak tahan tu. Nak ambil je lah, jangan bawa ayat lebih kan. Kan? Tapi yang dia punya cerita, tapi saya kata ayat itu betul kot. Dia kata macam ni, kita punya row ni Ustaz, satu lorong rumah saya tu, di Jalan Mati lah. Ujung Jalan Mati tu surau, yang kaki je. Satu row ni Ustaz, semua pokok mangga yang ada setiap rumah ni, mangga rumah Ustaz paling sedap. Dia kata, saya tak tahu. Mungkin dia dah duduk lama kan. Tapi saya rasa memang ada kebenaran. Memang betul. Sebab memang sedap dan manis kan. Memang manis elok. Cuma 2-3 orang yang lalu, termasuk abang postman bagai, kan, abang postman lagi best, dah hantar surat, minta maaf bang, itu hari dah terambil sebiji 2 katanya. Dia boleh capai gitu je kan, rendah. Tak apalah, saya kata ambil lah. Dan ada 2-3 orang taman tu yang saya tak tahan, dia guna alasan, Ustaz boleh tak ambil buah mangga? Ambil lah. Sebab orang surau suka Ustaz. Itu aku tak tahan lah. Dia jual nama orang surau. Tapi memang dia bawa ke surau pun kan. Kita tahu memang orang surau menunggu buah mangga tu. Tengoklah tahun depan rezeki kita bawa tu. Bagi rasa. Tapi memang sedap kan. Jadi nak sebut akhirat besok, tapi masalah yang mangga rumah saya ni, kengga banyak pula. Dia kata tahun ni baru ada kengga Ustaz, sejak Ustaz duduk. Pula dah. Tapi orang kata ada kengga kan. Ada zikir. Kengga tu tolong zikir bagi buah tu jadi elok dah. Kita tolong faham je. Jadi akhirat besok dalam syurga senang petik. Dunia dengan galah kan. Saya termasuk pakai galah.
jolok jatuh dengan kerengga sekali kan, jenuh kibah pula. Tapi akhirat Allah kata senang petik, dengan sungai, dengan istana, dengan macam-macam lah. Jadi kesimpulan dia, buatlah amalan apa pun yang sedang kita hadap hari ni, COVID ke, malam ni start PKPB ke, apa ke, hadaplah elok-elok dan jangan tinggal tawakal kita pada Allah. Usaha kena on, kena jalan, kena buat. Yang berbaki itu kita serahlah pada dia dah. Dia yang maha mengetahui, dia yang mengatur yang terbaik, dan dialah segala-galanya. Baik, ibu-ibu sekalian, saya stop setakat itu dulu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini mudah-mudahan akan diberikan kebaikan, rahmat dan juga keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sebelum saya tangguh ada beberapa perkongsian ringkas, insya-Allah. Sekejap nah. Baik. Yang pertama, mohon doa ke atas jenazah almarhumah Hawariyah binti Uda Akib yang meninggal pagi ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa almarhumah, insya-Allah. Kemudian doakan anak saudara saya Juslina pulih penglihatannya selepas beroperasi, membetulkan retina kedua-dua belah mata. Dan juga selamat bersalin hujung bulan, insya-Allah. Amin. Dan yang ketiga, ada yang WhatsApp juga. Mohon doakan akak esok nak buat check up kat hospital. Nak masuk kamera pula dalam perut. Macam-macam penyakit kan. InsyaAllah kita doakan Kak Syam kita lah, insyaAllah. Kak Rushamsilah Pucung. Dia WhatsApp saya. Dan yang ketiga, yang keempat, kita doakan juga ke kanda saya Ustaz Salihuddin Nasir, yang dia sebenarnya dah 2 hari 3 hari lah demam yang sangat panas kan. Sepatutnya hari Sabtu malam tu kami buat video call, kami 3 beradik lah, sebab ada benda kami nak bincang pasal nak buah, nak tunang apa semua kan. Jadi tiba-tiba malam tu dibatalkan. Dia kata abang demam sangat-sangat, tak apalah. Dan semalam sangat panas, saya tak pergi pun sebab yalah kita pun nak pergi ziarah ni kan, risau juga COVID ni. Jadi kita info daripada WhatsApp saja. Jadi petang semalam dia pergi buat swab test untuk COVID lah. Tapi keputusan tu lambat lagi lah, 3-4 hari macam tu. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Dan doktor pula dia trace mungkin ada masalah kuman dekat paru-paru. Paru-paru dia ada jangkitan kuman. Atau kemungkinan juga doktor kata denggi. Jadi tak tahu lagi lah, sebab selepas swab test di klinik Gombak Setia tu terus naik ambulan bawa ke zon kuning, kecemasan di HKL. Jadi di zon kuning tu dia di test macam-macam lah, ambil darah apa semua, dan tengah tunggu keputusan lah. Cuma dia macam susah sikit nak bernafas. Mungkin sebab paru-paru tu lah kan, dia ada sangkut sikit. Jadi dia macam menafas tu tak berapa cantik lah. Jadi masa dalam zon kuning tu doktor dah buat yang terbaik lah, masukkan pernafasan semua, lancarkan balik. Dan malam tadi dah dipindah ke wad biasa lah. InsyaAllah teruskan doa sama-sama. Cuma untuk update hari ni saya tak dapat lagi daripada anak beliau, anak buah saya belum dapat lagi.
Nanti kalau ada, kita akan update lah, insyaAllah. Tapi saya rasa insyaAllah lah, tak ada apalah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat ni akan diperkenankan Allah, insyaAllah. So kita jumpa. Wallahualam. Itu jawapan Haji Salwa kan. Sebab cuti pun 2 minggu ni sampai 27 27 hari Selasa. Ngam lah jadual kita 27 lah tu. Last Selasa. Baik, jadi apa pun kita doa yang terbaik. Ada hikmah semua kejadian ini, mudah-mudahan menambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As, dan kita tutup dengan doa-doa yang dihajatkan tadi, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan nur ala ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la taliban illa najaitah wa la mazluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassirtaha ya rabbal alamin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.